Tangan dikocek, jalan menyengit, mata ke bumi, hati ke langit. Sabar menanti, peluang datang, begitulah. Selepas hujan di bagian luar, kat luar rumah ke? sesudah ribut, dalam tapi dia kira setelah suka, my house ni dia ada open space dalam ni. Cool. lumrahnya. Cool gila. Tadi boleh dengar bunyi cengkerik semua. Wah, syok lah. Memang kampung lah kan. Dah lama dah tinggal sini bang? Dah 15 years lah. Oh, okey. Memang dah lama dah kan. Jadi so di part 2 lah. Part 2 bang. Yang alright. itu harinya simpan dulu baik punya time. Okay. Baru kita keluarkan dan tengok apa baiknya time. Alright. So this session part 2 ni kita sober sikit lah. Orang cakap okay. Maybe kita cerita pasal industri yang dah lepas lah, yang pasal apa yang nak cakap ni banyakkan benda yang dah lepas. Ya. Pasal benda yang lepas tu yang ada pada hari ni kan. Daripada apa yang terjadi yang lepas, itulah dia yang ada pada hari ni. Dan saya rasa dalam keadaan konflik ni, bila ada konflik ni semua, dan banyak betul masa untuk berfikir kan. There's so much time to think kan. Dan baru kita tahu macam mana susahnya kalau benda ni berlarutan lah kan, kita boleh rasa lah, saya rasa especially kepada artis yang baru yang baru mencuburkan di dalam industri ni. Because yang saya tahulah Ed, yang abang itu tahu, tourism and music is the last to be, apa orang cakap, dah bila semuanya dah okey, the business as usual, then barulah tourism and music ni tadi, industri ini akan berkembang balik lah. That's the scenario yang keadaan yang saya lah, especially macam artis yang lama yang dah boleh cakap established lah, dah ada album, dah ada apa, artis 80-an lah for example 70-an, 80-an, 90-an. Inilah yang sebenarnya happen. This what happen when 20-30 tahun dulu kita tak bersedia sebenarnya. Dan bukan nak cakap artis je, ikutkan dalam sekarang, keadaan sekarang ni semua, tapi dekat artis tu tadi, dekat industri tu tadi yang paling ketara dia punya tu. Kalau tak ada help daripada kerajaan ke apa, memang masalah besar, dan terpaksa lah cari kerja lain macam tu lah. Have to do something else. Tetapi oleh kerana new media ni ada, internet ada, masih lagi ada orang cakap space lah, ada space lagi untuk kita nak marketkan lagu-lagu lah. Yang apa yang most of us are doing right now. But still, sebagai seorang yang experience, macam saya dah experience dengan physical, dengan konsert apa semua, saya rasa macam nyanyi dekat YouTube apa ni semua, it's okay, tapi still tak dapat apa orang cakap, jangan cakap showmanship lah, nak nyanyi tu pun terhad juga, kita rasa terhad juga. Walaupun we can go all out apa semua, because it's different bila kita nyanyi depan orang ramai dan kita nyanyi all by yourself, and macam apa kita buat sekarang. Kita boleh nyanyi, tapi feel dia, apa dia memang tak sama. It's not the same. Okay, so what are we going to do? Itu yang sekarang ni saya rasa a lot of artists dah start complaining lah, because in fact by doing the internet punya, YouTube punya post, still tak boleh
tak boleh nak confident dah boleh tanggung kita punya perbelanjaan apa semua. Abang cakap dari segi punca pendapatan ya. Ya, punca pendapatan ya. That's betul. Kena fikirkan juga, bukannya benda ni we have to live. Kita kena apa? Kalau tak ada pun dalam segi kena buat kerja lain lah something like that. You know? Jadi sedih lah. It's a sad story, tapi kita tengok bukan terjadi kat kita, terjadi the whole world. Itu yang buat everybody rasa relax sikit. Kalau terjadi kat negara kita je, dan memang ada yang lagi keluar migrate ke apa. Ya. Ia berlaku pada kita semua bang. Tadi bila abang cakap pasal kalau buat di rumah aje tanpa audience, memanglah tak sama kan. I would assume orang macam abang, orang performer macam abang ni, abang saling meminjam dan memakai energi pada penonton tu kan. Energi tu tadi. Ya, dia simultaneous, dia automatic dia. That's why you call technical tadi. Bila menyanyi ni dia ada technicalities dia ada kan. Suara kalau nak ikutkan, nak bersenam, nak nyanyi tak jadi juga. Dia mesti ada teknik dia panggil. Singing there is teknik. Yang teknik memang bertahun-tahun lah kena nyanyi, betul. Kena nyanyi depan orang ramai, depan tak ada orang, ada tu orang beratus ribu kita nak nyanyi. Macam itu. Bila dia pergi balik ke home ni tadi, so it's just like promotion je lah. It's not like real apa, just promotion je. Betul. Curious. Abang dah perform many years in front of many people. Abang many thousand. Abang ada stage fright lagi tak? Ataupun bila abang dah hilang stage fright tu? Stage fright tu memang ada lah. I don't know lah. Kalau you betul-betul depan you off pun tak boleh jadi juga. Stage fright tu tetap ada. Ada. Dan akan show dah, ini padahal dah beribu konsert dah ni. Still, bila nak konsert tu, my son tahulah. Siapa dekat dengan I tahu. It's still the stage fright ada. Stage fright ni yang buat kita, I rasa lah, betul-betul bila kita deliver tu, kita boleh rasa yang alright, you got to listen to me, macam itu. Kalau kita guna, kalau kita nyanyi, orang pun duduk bercakap kat depan bawah apa semua. That is what concert, that's on concert. Concert, it's okay. Maybe dia tengok genre of music lah, macam mana you punya style, totally depends on genre of music lah. Kan? Kalau rock, heavy metal, memang takkan mestilah body movement dia lain, apa semua lain, wave dia pun lain kan. Tapi bila kita pergi ke reggae ke blues ke, dia dah lain, dia dah wave dia pun dah lain dah. Dia tak sama wave dengan metal jadi kan. Kat situ kita dah tengok. And I think it's more of a climatic punya background. You see, people in cool countries memang dia nak move around, you see. Kalau tidak, sejuk bro, mesti nak move around. Itu pasal rock tadi sampai melompat-lompat dari cool country punya musik tu, definitely. Tapi when it come to hot country macam kita, macam island music semua, dia more laid back kan. Dia tak boleh nak apa sangat pun, walaupun still orang akan go for metal, itu tak boleh. Tapi nak ikutkan climate punya apa, mesti dia kena dengan panas dan sejuk negeri tu, panas negeri sejuk. Wow. You see, that's how music all the world been going on, you see. And also when you talk about future music, for example, future music kan, baru ni ada future music yang ada kecoh, yang ada mati lah pasal future music apa semua kat stadium, macam-macam kita dengar. Because to me, future music ni is Polish punya, is cool countries punya music actually, punya style dengan music. Negeri sejuk, dia memang lain, dia punya sejuk tu yang buat, you know, bang the music bagi panas, music bagi panas, apa semua different. Jadi bila kita buat kat negeri panas, konsep negeri sejuk tadi, haywire bro, itu yang burst, itu yang terus orang cakap OD terus. OD terus. Belum ada konsert yang OD depan orang punya. Selalu konsert yang mati tu semua banyakkan kecoh ke, bergaduh ke, apa ke pasal ini. Not OD, you know. OD when tengok konsert is something memang not worth it. Sampai mati nak tengok konsert is not worth.
Oh tidak, not worth tu. Saya ada tengok gambar abang Blues Gang depan thousands of people. Kat mana tu? Kedah ke mana? Oh, dia a lot. Yeah. When masa that time 80s dulu tu kan. Ya, ni memang dia punya senario dia, konsert, everything is memanglah different pada sekarang. Sebab masa itu, there's not so much genre muzik lah. Muzik dia tak ada banyak sangat lah. Dia lebih rock dan blues. Masa itu Blues Gang yang bawa blues. Memang sebelum Blues Gang saya rasa Pop Yeye ada juga yang buat blues Pop Yeye, tapi dia orang tak concentrate kat muzik tu. Jadi bila Pop Yeye habis, dia Blues Gang yang take over that Pop Yeye tu, go on. You see, muzik got to go on. Dia tak boleh stop macam tu. Pasal kalau nak ikutkan daripada Pop Yeye, ada lagu yang main harmonika, ada, memang ada. Tinggal lagi bila era tu habis, dia habis begitu, Pop Yeye jadi macam itu je lah. Dia jadi macam itu, dia tak go forward. Apa yang berlaku bang buat era tu tamat macam tu je Because that's why I bukan nak cakap apa. That era, dia punya music dia, you got to know, the whole world ni scenario 60s, 70s ni, is the Woodstock, Woodstock, okay. Woodstock is the main lah. That's the music yang betul-betul determine the world punya scenario, you see. Pasal Vietnam War apa sini, orang tak nak gaduh, orang nak peace je. So Beatles pun masa itu dah more into that, dah go for peace dah tak mau gaduh lagi. Ini perang-perang ni semua, itu yang keluar all the peace punya lagu, all for peace. That's the time, because masa time tu I was a teenager, 69 I think. 69 ya. 69, I was in Form 5 masa itu. Macam mana kesan Woodstock tu pada abang? There are a lot of drugs masa itu lah. I can see masa itu macam drugs je lah. Memang nak cakap macam mana kan. Memang muzik tu, memang dia punya background dia, apa dia, memang you have to be on that. Kalau tidak kita boleh enjoy all the music. Most of them are guitar music. Jimi Hendrix and all this psychedelic music. Macam mana kalau sober nak dengar, either pun you minum lah kan. Itu stereo memang betul. Memang itu memang tak ada deny punya. Memang dia orang memang the scenario is hippies sendiri. Ya, music tu dengan drugs, dengan alkohol memang kena je bang. Dia punya adunan dia. Dia adunan dia tu. Kalau rock and roll dia panggil apa tu? Woman minum dan rock and roll sama. Dia kena mengena dengan muzik you main tu dengan culture dia. Bila sampai kat sini, itu asal baik blues dia, baik rock and roll dia, semua ada limit dia. Pasal kita, of course, kita tak boleh bawa yang culture yang lebih-lebih itu, pasal kita orang Islam apa semua kan. But still the pop culture of the world is still blues, jazz, rock and reggae. Ini empat ni. Memang this is the main genre of the world music, pop culture lah. Daripada blues dia pergi rhythm and blues, dia pergi ke rock and roll. Daripada jazz dia pergi ke hip hop ke apa ke. Then daripada rock dia pergi so many things lah. Dia pergi ke punk, dia pergi ke metal, dia pergi ke apa. Then daripada reggae dia pergi hip hop, dia pergi apa semua. It's basic, dia punya mainstay is for apa genre lah. Masa 69 dulu abang about 18 year old, 19 year old. Yes. Macam mana abang got to know music ni bang? Okay. Time abang dulu 69 ada Yardbird kan? Yardbird. The burst of all the legends kan ni, dia punya burst mesti itulah. Itu je. Baik dari Clapton, baik Phil Collins, baik siapa, Jimmy Page ke, semua daripada Jeff Beck, semua daripada itulah. Dia pun umur dia orang pun masa itu pun 20 ke 21 macam tu. Sama macam I punya age juga masa kat sini. Masa itu I dah main muzik lah. Masa 18 years old, because I start music quite early juga. Masa I form 1, form 2 dah pergi ke, masa dulu ke sekolah-sekolah pun ada buat konsert juga. Masa dulu in time lah. I don't know sekarang ni lain sikit. Tapi dulu memang ada buat end of the year, ada buat konsert. Jadi mana suka muzik tu akan
akan keluarkan bakat lah. But that is only school je. Tapi bila I pergi ITM tu, masuk ITM tu yang that's where I listen to a lot of music. Pasal kebanyakan student all over the country kan. Mana yang bawa record macam itu banyak record kan. Vinyl. Kita main tu dengar. Itu kat situ sebenarnya I betul-betul concentrate kat muzik masa dekat ITM sebenarnya. Oh, masa kat ITM tu. ITM. Bukan masa zaman remaja abang tu. Remaja tu main not abang cakap suka-suka je lah, konsert, main talent time apa semua. Dan I start main harmonika. Harmonika memang when I was in standard 6 form 1 gitu. Ada start bila I tengok Stevie Wonder main masa tu. Stevie Wonder pun umur sama macam I juga. 69 sekarang, sama my age. So I tengok Little Stevie masa tu. I was memang dia punya muzik tu memang makes me terus ambil cari harmonika tu. I start main harmonika sampailah ni. Sampailah sekarang ni. Sekarang ada beratus main harmonika dah. Buka internet semua harmonika harp blues harp ya. Ya, harmonika abang dapat key apa masa tu? D. Saya main dekat selalu natural C ya. Kat C selalu dapat. Masa itu dulu dia bukan blues harp tu, dia 12 holes. Dia harmonika, memang butterfly dia panggil. Harmonika panjang tu dia boleh buat melodi, dia boleh buat lagu. Tapi kalau yang sekarang blues harp tu 10 hole je, dia tak boleh orang cakap buat lagu, tapi dia boleh masuk dekat 12 bar blues. 12 bar blues. Dia betul memang. Kalau 12 bar blues tu main dekat A chord of A, harmonika dia is chord of D. Dia lagi 4 oktav. Okey, Kit. Siap. Sekejap. Okey, sure. Kit. Ambil abang harp je. Syat abang ni. Because, yes, harmonika ni actually yang satu instrumen, walaupun dia nampak macam kecil itu, tapi dia betul boleh go to your heart kalau betul-betul kita main feeling dia lah. Kalau tak dapat feel dia, susah juga main harmonika ni sebab dia tak nampak note dia kan. Kita tak nampak note dia. Macam gitar kita nampak note dia, A, B, C, saxophone ke piano ke kita nampak. Tapi harmonika you kena adjust. You kena pandai blow. Dia di situ dia yang boleh go for 12 bar ni is pantun. Pantun 4 kerat tu lah. Itulah blues yang sebenarnya. Walaupun Muddy Waters ke BB King ke, dia nyanyi pantun 4 kerat. Pantun tu lah. I will tell you. I prove you. Kit. Main kat G sini. Kit main. Ini I main blues 12 bar, pantun. In the key of apa dia? E. England. Okay. Dengar tak gitar? Dengar. Pelan ke? Tinggi-tinggi si matahari, anak kerbau mati tertambah. Tinggi-tinggi si matahari, anak kerbau mati tertambah. Puas sudah aku mencari, baru sekarang aku mendapat. Oh, 2-3 kucing berlari, mana sama si kucing belah. 2-3 kucing berlari, mana sama si kucing belah.
Oh, 2, 3 boleh ku cari. Mana nak sama adik seorang. Wow, yeah. Pantun Pak Kerat. Kid. Awesome. Itulah yang sebenar. Dia bukan western, bukan apa. Is pantun Pak Kerat. Pantun kita belajar daripada sekolah. Kan? Kalau orang Melayu tak ada pantun, tak guna jadi orang Melayu kan. Baik jadi baba Melaka, semua pantun semua. Abang real lah bang. Abang real lah bang. You are the Itu original dia, gangster lah. Nama pun dah blues gangster. Abang real lah bang. Okay, alright. Man. So benda ni memang orang cakap memang senang sebenarnya, tapi susah pada yang tak faham lagi lah. Bukannya tak apa, mungkin sebab itu pasal tak banyak lagu-lagu macam ni yang ada kat radio kan. Kebanyakannya semua lagu-lagu yang apa orang cakap commercial value. Commercial value ni maknanya macam mana senang cakap, banyak pada lagu-lagu minor ya. Lagu yang chord minor semua yang banyak orang cakap jiwang-jiwang ke apa. Jiwang-jiwang. To me it's okay. Jiwang-jiwang pun lagu juga. Ya, sebenarnya lagu ni nak hibur orang kan. Tapi alang-alang kita dah ada chance nak buat lagu tu. Kita kena buat statement lah. Lagu mesti ada statement dia. That is very important. Katakan okay, mari kita bekerjasama. It's a statement lagu bagi kita kerjasama. Wow. Itu lagi ada makna pada to me lah. Pasal negara kita baru nak memaju. Kita belum develop macam Europe apa lagi. Diorang boleh buat lagu macam-macam. Tapi kat Malaysia ni kita perlu lagu yang membangun, yang ada statement. Statement yang bagus lah. Bukanlah saya nak kutuk apa, tak boleh lah nak nyanyi biarlah aku mati selagi cintaku tak berbalas. That is not a good to me lah kan. Tak boleh lah macam itu kan. Because minor, it's very minor. Dia punya makna pun minor. Minor. Musik minor major. So lagi bagus major. Saya rasa major pun kita dah tahu major is the whole world kan. Lagu Hindustan major, lagu Cina banyak major. Major banyak. Tapi kita on the minor tadi pasal kita nak masukkan slate kan. Sini kata yang jiwang-jiwang tadi, jadi senang nak jual album apa semua. Ini semua punya kepala lah dulu, gitu je sebenarnya. Nak senang cari duit kan. Jadi dia ingat buat lagu ni senang, dia ingat. Buat lagu memang senang, semua orang pun boleh buat lagu bro. Tapi nak suruh orang beli lagu tu, itu yang yang susah tu. Tapi jadi bila orang dah nak beli, then kau tak bagi duit tu kat pengubah lagu, matilah. Because dia benda tu datang once je. Dan bila meletup, lagu bila meletup, dia meletup habis. When you're hot bro. Yeah. Jadi I tak tahulah nak ikutkan, come back to the figure yang I masih kat kepala I. Daripada tahun 70 sampai tahun 2000 lah katakan. 30 tahun tu. Bahawa banyak duit on muzik Parsi dah sapu. Allahualam lah. The numbers is still I can't figure out. Muzik dengan filem tau. From 70s to 2000. Berapa banyak Allahualam lah. Memang billions to me. I don't know how banyak million, but it's in the billions. Sebab apa? Masa time top, masa CD punya time, tahun 80-an sampai tahun 90-an ya. Kedai jual CD je ada 800 kedai sebuah Malaysia. Ada 800 kedai jual CD. Dan kebanyakan CD Melayu, bukan lagu Cina, lagu India yang jual kat CD. Because Cina akan dengar lagu motherland dia akan dengar lagu Cina. Dia dengar lagu Melayu juga. Tapi kalau katakanlah Cina nak nyanyikan anak dia dah tidur, dia nak nyanyi lagu Melayu ke?
Mesti dia nyanyi lagu Cina macam yang down my lagu Cina lah dia nyanyi. Kalau India pun nak tidur anak dia takkan nak nyanyi lagu Blues Gang ke apa, dia mesti nyanyi lagu Motherland dia tadi. Jadi yang tinggal jadi yang I panggil CD vibration. Cili padi vibration. Cili vibration. Cili padi. Bukan cili je, cili padi. Cili kering dah, lain dah. Cili padi. Because cili padi, I find it in Thailand, you can find it in Minangkabau, you find it in Jawa Tengah, you can find it in Bali, Negeri Sembilan lagi banyak. Cili padi, sekoban satu lagi masak. So, vibration cili padi ni yang the real, not Indian, not Chinese. Itu. Pasal Chinese dan Indian ni kuat dia punya vibration. Kari, Indian kari, memang kari. Orang India tak makan kari habis dia memang tak boleh mesti kari. And Cina chopstick tu tadi. Chopstick, cara makan pun dah lain dah. Melayu cili padi tu. Cili padi tu tadi. Oh, okay. That's the vibration. Jadi, serupa macam European market. How they got European market? Padahal bukan semuanya England, bukan semua English. Dia French, dia Belgium, dia Spanish, dia Italian. Tapi dia punya common market dia tetap satu. Itu? Cheese tu tadi. Cheese. Butter. That's the vibration. Dia cakap apa pun serupa. Serupa macam kita. Walaupun cakap Siam ke, nyanyi Jawa ke, nyanyi Minang ke, nyanyi Filipin. Tetap dia punya cili padi tu tadi punya ada. That is the vibration and that is 600 million bro. 600 million. So you don't think about Malaysia 30 million je market kita. I see. You see only music and film yang boleh penetrate ni 600 million. In fact, Najib pun pernah cerita dulu masa Najib nak masuk TPPA ingat. Dan Demokrat kalah kan. Republican menang. Dekat Amerika, Trump naik. Bila Trump naik, intellectual property semua habis. Jadi last agenda. Tapi bila Democratic naik nanti besok, intellectual property will come back to the scene, bro. Music is one of the main business the world is doing. Asia Pacific market. And Malaysia is in that TPPA punya agreement. And we got a very good common market situ. Situ baru boleh berniaga muzik. 600 juta kuat tu bro. Banyak tu. Kalau meletup 0.1% je dah berapa dah. Dah 100,000 dah. Betul. Abang ada memperkatakan baru-baru ni bang. Yalah, orang semua kecoh new media. Tapi you believe bahawa physical sales dan concert akan kembali balik bang. Mungkin selepas COVID-19 ni dah reda. Apa yang bawa abang optimism ni? I don't care whatever dia orang cakap, you are out of date apa. This is our country, come on lah. Kita masih ada lagi hardware dia. The hardware is still around kat mana-mana, ada player, ada lagi masih, ada orang kereta, ada. Kita boleh buat CD dengan pendrive. Kalau salah ada still physical. Because kalau I lah ada duit, memang I don't mind lah. I keluarkan duit tu, okey, kau buka kedai satu kat Kedah, kau buka satu kedai dekat siapkan kedai dulu. You must siapkan kedai dulu. Barulah budak-budak ni boleh masuk studio buat lagu balik macam good old times tu. Jangan fikir yang all the new media ini semua dekat kami punya kepala I dengar daripada dulu lagi dia dah cakap ini dah. Pasal dia orang dah ada berpuluh ribu lah label kat dia orang. Warner Music baik katalog dia beribu-ribu. Apa dia nak care about creating a new talent ke apa? Dia kita pasal that's why I cakap dah. Actually government so far I belum tengok daripada Piramli punya time sampai sekarang lah. I belum tengok satu menteri yang betul-betul fight untuk artis tu. Belum lagi saya tengok. Tak ada. Terang-terang saya cakap. So far tak ada lah. Maksud dia tolong sekejap dah pindah ke kementerian lain dah. Macam ni dia nak tolong. Dia hanya angkat tahu bila dia duduk kat kementerian yang berkenaan dengan artis. Bila dah pindah tempat lain dah orang lain ambil. Cuma dia. Ya betul. Kahwin dengan artis ramai yang penting kahwin dengan artis. Itu lah ramai.
Nak tolong artis. Kalau tolong tak adalah sampai sekarang jadi macam ini. Cuba fikir, kalau 80s dulu, Search, Wing, Blues Gang, May, mana ada hit album, semua dapat berjuta duit, 2-3 juta. Duit tu akan berkembang tak sama sekarang? Kalau semua dalam bank account dia 2-3 juta tahun 80-an dulu, memang tak habis sampai sekarang jadi 80 juta. Barulah tolong artis. Barulah sini kita boleh keluar. Okey, artis tak payah harap government pun. Pasal tak ada cerita ompak, kita dapat dues kita. Satu album keluar dapat 2-3 juta. Kalau 10 dah berapa? Masa itu rekod kami ni, dia cukup takut artis sebut juta-juta ni. Dia takut betul. Takut walaupun set jual 4 juta, 5 juta, dia cakap 400 ribu je. Itu yang dah sibuk bawa platinum lah, apa, lancau. Bawa platinum. Itu benda dia pergi dekat Kepung, dia buat baru RM500 je. Bagi artis, nanti dapat tu dah kira macam orang cakap dah macam, I don't blame artis. Memang masih itu belum muda lah. Dapat 400 ribu tu banyak tu tahun 80 bila dapat 400 ribu semua dah bergigil lah. Okey lah. Padahal patut dapat 4 juta. So happen lah apa serupa. I know. Dengan kita lah. I lawan piracy, asyik membekak pasal piracy. Dia lagi tak nak deal dengan I pun. Memang kalau kami nak bagi mati lah macam itulah. Tapi kita ni survivor. Macam mana pun kita hidup juga. Ya. Saya dulu awal pembabitan saya pun, saya telah dimomokkan dengan para pekerja syarikat pun. Buat counterfeit tu mesti. Buat piracy tu dia panggil counterfeit kan. Counterfeit copies tu mesti. Kalau tanpa counterfeit copies tu mereka tak boleh nak bayar gaji. Kalau otak dia lah. Dengar sini Ed lah. Ed ni rekod kami ni, bila dia nak ambil artis tu, dia make sure that nombor satu artis tu boleh nyanyi, betul tak? Takkan dia ambil sound box, kau nak nyanyi, nyanyi sih. Tak ada, dia mesti make sure that artis tu mesti ada talent, nombor satu, betul? Dan come with dia punya muka lah, kalau boleh biar cantik, kalau perempuan biar tak cakap tahulah, mesti nak gebu lah, apalah, mesti nak ini, mesti nak ada itu, baru dia ambil jadi artis. Maknanya dia tak rugi punya. Dia takkan rugi punya. Dia dah study lah artis tu. Dia buat tu memang untung je. Tak ada rugi punya. Tapi dia cakap centang rompak. Boleh-boleh dia cakap, centang rompak lah. Banyaklah centang rompak. Centang rompak ni yang buat salesman dia. Cakap 800 kedai ada kat Malaysia tau. 800 kedai tu. Kalau satu kedai jual 1,000, 800 kedai dah buat apa. Kita ni. Sabah Sarawak lagi. Kalau lagu tu kejamah tengah stok masa tu, lagu cabang orang cari punya berjuta-juta. Tapi Jamal dapat 500 ribu dah. Okey lah tu, alright lah tu. Dah banyak dah. Dia tak nak bagi artis tu sebut juta langsung. Dia cut terus. Ini banyaknya Lanun ni lah. Memang, dia ni memang jahanamkan. Saya jahanamkan semualah artis yang dah buat album macam nak mampus dulu. Dah jual gila-gila. Sampai sekarang pun duit dia masuk lagi dalam new media ni. Tak juga dapat kat kita. Macam you cakap Indonesia dah bagi back dah 25 years dah apa. Warna muzik dengan Piramli dah 60 tahun masih lagi pegang lagi. Perah lagi. Anak cucu bawa taksi apa dia kan peduli punya. Orang kan gapot. Menteri macam anak hantar pergi overseas. Cucu Piramli apa semua. Bawa taksi, bawa apa. Jual ketiau, itulah dia. So, I kena cakap sebab anak I mati pun jadi macam tu. Betul cakap. Pasal depan mata kita takkan kita nak duduk diam lagi. Orang yang mati tu semua dah bagi mandat kat kita lah. Lagi 4 tahun lagi habis lah. Royalty Piramli di Malaysia dah tamat. Okey, kalau jual lagi, siapa yang dapat tu? Siapa yang jual tu dah dapat. Ada? Adil ke tu bro? Berapa puluh tahun lagi dia nak. Memang tak adil punya. Memang tak adil. Tapi di Singapore another 24 years to go. Because diorang punya copyright protect 70 tahun selepas kematian. Malaysia 50 tahun. Singapore 70 tahun. Malaysia why 50 tahun? I tell you why.
yang buat Copyright Act is all record company dulu. All the record company semua, those people yang work dengan Ministry of Trade buat Copyright Act tu. Itu yang lebih pada dia, bukan lebih pada stakeholder, bukan lebih pada composer. Copyright Act, I know. Because Kasim Catong, the late Kasim Catong told me that itu, you better do something about Copyright Act. Pasal itu saya tak nampak pun tak tahu apa yang rupanya itulah dia. Orang semua bagi tujuh. Copyright Act ni memang nak kena belajar dengan gigih lah, baru kita boleh memahami dia kan. Kita sebenarnya tugas kita penyanyi, pencipta lagu. Itu tugas kita. Tak payah nak sibuk. Nyanyi buat lagu je, dah duduk kaya kaki. Apa salah nak sibuk pergi kerja lanun ni semua. Sepatutnya. Kita pun, Allah. Sebab itu balik pada kerajaan juga. I blame the kerajaan juga. Kerajaan dululah, bukan sekarang ni. Hopefully sekarang ni dah nampak benda ni. Jadikan muzik industri ni Malaysia punya bisnes lah. Janganlah nak agak kelapa sawit, nak agak ikan, nak agak apa, rebung, apa semua. Intellectual property lagi bagus bro. Lagi style buat, lagi banyak buat duit. Kau nak jual kambing apa ni, buat berkejadah bau kambing tak ada. Betul. Yalah, harap kerajaan boleh buat sesuatu lah. Tak ada tahu apa pun jual muzik. Very, glamour apa. Memang patut je. Tapi yang glamour sekarang ni bukan buat muzik. Orang jual ubat yang jadi glamour sekarang. Kalau jual glamour lah, jual bedak ke apa. Bedak. Pemutih kulit. Dia tahu orang Melayu banyak gelap-gelap. So nak tengok Korean, nak jadi Korean kena pakai bedak aku. Baru boleh jadi macam Korean punya penyanyi tu yang putih-putih melepak tu. Gege lah. Itu semua wrong attitude lah bro. Gelap tu Menawan. Itu orang Melayu mana nak gelap. Dia suka putih, dia tengok Korea, dia tengok putih je. Orang putih nak tengok tan. Orang putih nak jadi gelap, nak jadi tan. Inilah dia. Inilah negara kita yang kita kasih, Malaysia. Betul. Bang, yang baru-baru ni yang muzik dari rumah tu abang terbabit juga tak? Saya protect community, saya terbabit dalam segi protect community tu dengan perasian apa semua. Tapi saya tak nyanyi apa. Saya tak ada tahu saya punya lagu dalam tu. Sebab saya tahu orang lain yang susah banyak lagi bro. Yang susah pada saya lagi. Baik saya bagi dia orang tu. Saya tanya ni sebab apa bang? Saya tengok cara abang perform tadi macam effortless je bang. Macam memang sesuatu yang abang dilahirkan untuk melakukan. Yes. Betul. Yes, so, bro. Yes. Kalau macam saya ni kalau saya pacak je mikrofon satu depan abang perform, orang lain tengok dah cukup dah. Jalan dah. Tak payah gimmick apa-apa, dah tak payah nak. Okay, the best thing pula pasal blues ni I tell you. You put me anywhere in the world. You put in Germany ke, you put in Ireland ke, you put me in Brazil. Aku ni ada harp satu, ada 12 bar. Pasal apa? Kalau kita nak nyanyi dengan Mat Saleh pun overseas, kau nak cakap, can you play Rod Stewart? Dia cakap pot ni Rod Stewart apa? Mat Saleh mana peduli main lagu orang. Kalau kau cakap 12 bar in E major, alright man. Tengok, senang blues tadi. Kalau kau minta lagu apa dekat Germany, no, don't know. Tapi 12 bar dia tahu. Dan dia dah tahu dah. You see? Untung tak penyanyi blues tadi. Untung mana-mana boleh jam bro. Betul lah cakap ada try dah. Mana-mana Bali apa semua. Main harp je. Orang putih sekejap lagi dah penuh dah. Kita basking kat Bali. Sekali dah kan. So, I know. And that's why I was given a chance to do 2 blues festival. In fact, 3 blues festival. 2017, 2018 dengan 2019. Baru. And but masa I buat blues festival dekat Langkawi, bukan nak cakap it's happening a lot tapi tak cukup publicity bro. Nombor satu, memang kat kita ni memang one thing yang lack is when we siapa kalau you nak you buat konsert dengan government punya agensi memang hancur punya. Memang dia orang memang jangan haraplah kau lah buat sendiri, dia buat bodoh. Jadi nak buat macam mana Langkawi dah macam tu bro. So memanglah
dia suruh, mula-mula kita dah plan dalam poster dekat Cenang. Dah tulis poster lah. Mak Saleh semua dah call apa semua. Last dia tahu kita dekat Laman Padi. Jauh berapa. Last minute. Aduh, aku cakap. Aduh. Dan kat rumah orang dia tahu. Dekat Laman Padi tu rumah orang belakang tu banyak. Bila mau mekak kan pula lah orang kampung pula. Jangan mau mekak. ini when you work with amateurs bro. It's what happen bro. I dah buat kerja dia semua. I dah jadi promoter, jadi penyanyi, dah jadi komposer, jadi semua dah. Cukup dah dalam muzik ni. Abang itu pernah jadi pemilik syarikat rakaman juga kan? Yeah, I got my own company. In fact, Bumi Hutan Rockers, first album ni, tanyalah dia, siapa punya production? Itu production. Bumi Hutan Rockers bro. Tanyalah orang tu. Tapi bila dah meletup, semua bergebut. Tinggalkan itu production tu. Pada aku tak kisah. Because I'm a singer, I know. Kau orang, kau ingat kau terror, pergi lah. You see, that's what happened. That's why I tak nak jadi production house ni sebab you jadi token record, nanti you buat orang lain meletup. Nanti artis dia ingat, kau pakai Mercedes pun, oh ini duit aku lah, ni dia pakai ni. Aduh. Itu saya tak nak bro. Biarlah aku buat album aku sendiri, biarlah. Kalau buat album orang tu susah. Bila meletup nanti susah. Tak meletup pun susah. You can never win Because you are a singer yourself. Tak boleh. Lain lah kau memang businessman. Memang kau boleh putar hati gila-gila punya. Tapi kau singer sendiri kau takkan nak tipu artis bro. Ada juga yang tergamak tau. Alah, yang tergamak tu dia orang ni sekejap yang tu. Takkan lama dalam industri. Tengok I punya time ramai yang dah tak nampak lagi dah, you know. But kita still on. Kita still go. Nak ikut lagu baru pun Upin Ipin pun baru juga tengok kan bro. Kan? Ada tengok mana-mana lagi ada yang lagi baru ke, yang boleh meletup apa. Well to me itu pun pantun je. Tengok Upin Ipin dengar lagu tu. Kan pantun Pak Kerat tu. Tanam ubi tak perlu dibaca. Orang berbudi, kita berbahasa. Naik kereta api, turun padang tembak. Kalau tak hati-hati, kita akan terjebak. Ya, Pak Kerat kan? Pak Kerat. Betul Pak Kerat. Khatulistiwa. Yang lagu RTM pun ambil lagu tu sekarang ni saya tengok. That song I did lepas pada kata. 1 year lepas pada kata I buat Khatulistiwa. Tu pun juga. Dari Langkawi kita berlayar. Singgah sebentar berjual beli. Zaman kita ini kejar mengejar. Siapa yang lambat mesti ke tepi. Celuk Cempedak, pantainya indah, pasirnya putih, cantik sekali. Bukannya mudah perkara mudah, kalau tak coba berkali-kali. Hey, orang kita khatulistiwa. What I'm telling is negeri panas je lah. Di mana juga Nusantara. You see, my statement is dah out dah. My statement dah keluar dah. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Itulah dia amalan hidup kita. Itu the statement nak. Kalau boleh lah, maybe cakap aku propaganda pun. Tapi it doesn't matter. At least better than biarlah aku mati selagi cintaku tak tunai ke apa. Menanti-mati. Bang, betul lah. Saya overlook kehebatan blues yang abang bawa ni lah. To be honest, to be sincere dengan abang. Okay. I don't blame it. Yes. Mungkin zaman teenager saya masa zaman rock lepas tu ada sekelompok macam Search, macam Left Handed ni semua yang rock yang tu. Dan mereka telah kejayaan mereka sebenarnya bang adalah kejayaan membahasa Melayukan rock itu sendiri. Lepas tu apabila tahun 80-an dan 90-an di barat telah wujudnya hip hop, rap dan sebagainya. Yes, Tetapi right. pada tahun 90-an sehingga lewat 2000 ni lagu hip hop dan rap Malaysia ni gagal untuk dipermelayukan dengan natural. Memang tak boleh. Hanya lewat ni je orang-orang macam Aman Ra dan beberapa orang Malik dan sebagainya, dia telah berjaya dapatkan bunyi Melayu dalam rap tu dengan bahasa Melayu dia.
Okey. Okay. Jadi I tell you sikit. Ya. Jadi jadi apabila bahasa Melayu tu telah berjaya diterapkan dalam rap, dalam rock, maka genre yang sedemikian tu berjaya menyentuh perasaan orang Melayu. Tetapi saya lupa untuk pandang bahawa Blues Gang, Abang Ito telah berjaya memelayukan blues tu. Abang sendiri tu bukti daripada saya lagu-lagu abang, lirik abang tu. Melayu. Memang cara orang nyanyi Melayu tu mesti nyanyi Muddy Water, mesti nyanyi B.B. King. Tapi saya rasa super juga. Ini pun pantun. The sun rise in the east and sets in the west. Ini pantun juga. In English they call it rhymes. Rhymes. Pantun. So sekarang ni apa saya nak cakap ya. Kenapa blues tadi? Banyak orang cakap. Kenapa blues? Okay. I tell you sikit pasal blues. Dalam 4 genre yang cakap tadi, yang ada sejarah ialah blues, bro. Lain tadi sejarah dia, you tak boleh nampak rock, sejarah dia, you nampak juga lah. Tapi ini daripada blues tadi, I tell you why daripada blues. Macam reggae pun sejarah dia tak berapa terang. Tapi blues ini tadi, sejarah dia, I tell you. Okay, how the blues start actually is lepas Civil War, American Civil War. Dan bila hamba abdi telah dihapuskan apa semua, Abraham Lincoln dah abolish hamba abdi tadi, dan Amerika nak develop. Bila dia nak develop, bukan kecil Amerika ni, dia nak buat railway, siapa nak kerja kat railway tengah panas tu? Nak suruh Mat Saleh tu, dia tak nak punya. So what they do, they go to Africa, and the first country they stop along the Atlantic, Afrika dengan East America kan, New York, is Senegal. Senegal ni yang paling dekat, kalau Atlantik dia dah sampai Amerika lah, Virginia. You see? So what they do, toke-toke yang nak tanam tembakau, yang nak tanam cotton ni semua, tengah-tengah panas ni semua, dia pergi Senegal. Bukannya dia tahu advertisement siapa nak kerja kat Amerika boleh. Dia tak ada. Dia tengok mana yang budak yang 15 tahun, dia tengok dulu. Dia tengok survey. Malam-malam nanti dia akan pergi ambil budak tu selimut kan, masuk turun dalam kapal. Dia ambil dalam 50 orang ke, kidnap, bawa pergi sana. Sampai sana orang yang nak ambil ni bro, all orang Islam bro. Senegal, you check lah, Islamic country. Kalau Kristian pun kalau nak buat benda, dia mesti cari orang Islam nak buat benda-benda tu. Dia takkan suruh Kristian juga. Because Kristian dengan Islam dah berperang baru ni, zaman Khalid Al-Walid lagi kan, Saladin Al-Ayub lagi, 20 tahun dah tu. Jadi kalau orang Kristian fikir pun, kalau dia buat hamba abdi pun nak suruh kerja ni, ambil orang Islam lah. That's why they go to Senegal. That's why dia ambil Senegal tu, bawa pergi ke Amerika, in South America, South USA lah, maknanya dekat Mississippi punya area, tempat tanam cotton ni kan, tengah-tengah panas tu, suruh orang black nak kerja. Orang black ni pula, bila dia buat railway tu tadi, dia takut orang ni lari ke apa, dia chain dia punya kaki. Tahu bersihkan kaki ni sorang. Jadi bila kaki kena chain, dia orang kena buat nak cangkul pun dia kena rhythm tu. Sambil menangis, sambil Allahu Akbar. Itulah yang dia sebut from the heart. Bila kau dah kena seksa tengah panas tu tadi, dengan kaki kena chain apa semua. And most of them are orang Islam. You check lah. You will find it macam tu. In fact, few years back, TV3 pun ada buat benda tu. Kan? Dia cuba nak buat tapi dia panggil salah orang buat. Dia panggilnya orang Kelantan apa? Tupai tu. Lagu Tupai tu. Pergi kat New Orleans. Apa yang orang di barat pergi kat New Orleans kan pun heran juga. Saya tak tahu ni. Yeah, they will trigger. You see, that's the history. This music ni ada history. Pasal music ni from the soul. You nyanyi from the heart, you see. Kalau you tak boleh nyanyi apa, is from the heart. Bau boleh pergi orang punya heart. Kalau you nyanyi duduk ke kepala kau setakat nak tackle makwa ke nyanyi itu lain bro. Ini from the heart nyanyi. Memang di tengok muka apa peot-peot lah kan. Itu pasal kalau tengok bau mali mata lelap, feel dia tu kuat. Kalau dia tak lelap mata dia tak boleh. Kalau dia terbeliak je mata tak boleh ni. Tak boleh.
Nak concentrate tu. Ni ini soalan orang yang tak berapa cerdik dan expert lah bang. Sebagai bluesman Jabang ni, mana yang lebih penting? Rhythm dia tu ke ataupun pentatonic scale dia tu? Okay, ini in the blues ke apa? Ya, blues. Itu tonic scale tadi apa tu? Tadi itu hanya menyedapkan, isti the rhythm yang perlu. Macam tu bang Yang itu add up semua, 7 pergi ke 7 apa semua, ini semua they call it dia 5 the blue bar lah, something lah, blue apa dia panggil dulu dia, something like that. Anak orang gitar ni memang kena sangat pasal masa dia nak menyanyi itulah instrumen yang dia orang ada, yang paling ada senang kat dia orang. Masa lepas dia orang kerja penat-penat, dia pergi bawah pokok hollow tree, dia panggil tak apa, mungkin dia nyanyi dalam bahasa dia, mungkin dia nyanyi ada kena-mena dengan Quran. Hamba abdi. Banyak betul rintihan perasaan dia sebenarnya. Oh pula itu orang nak mati lain lah nyanyi ni kamu. Tapi tadi tu ada history. Yang betul yang saya cakap tadi tu ialah abang blues telah berjaya memelayukan blues tu menggunakan bahasa Melayu tu. Dan selepas pada Blues Gang yang saya tak boleh recall siapa-siapa lagi yang boleh mengekori Blues Gang dalam bunyi blues ni. Adalah kumpulan-kumpulan blues banyak, tapi dia orang orang putihnya blues lah. I mean dia nyanyi lagu putih. Because one thing I noticed that bro. Nak tahu blues ni, you got to be in the English medium, bro. You are not in the English medium because the fact everything in English. You see, you got to know English to know betul-betul ni tadi. Kalau bukan nak kecil-kecil, tak ada. Itu ada understanding dia. Kalau tak tahu English memang susah sikit you nak apa. Tapi I nak bagi senang lagi, itu pasal saya Melayu kan. Kalau tidak, you got to do it in English je. Bukan semua orang boleh tahu understand English kan. Yep. Macam persahabatan abang dengan abang punya bandmate tu semua, dia macam mana pertemuan generally bang? Bukan budak-budak sekolah sama-sama ke? Tak ada. Dia, 3 of them actually, ada my late bassist Jim Rasami, Karim yang ada sekarang, Sheikh Karim yang main drum, dan Madolah lah itu. Dia pun first album dia dah migrate dah, dia dah duduk Australia. So betul Julian Mokhtar masuk ke. You see the best about Blues Gang, I tell you what. Blues Gang ni betul-betul Malaysian bro. You tengok Tok Gani mak Cina. Mak Cina. Tapi Islam lah, Singapura. Mak dia kahwin dengan orang Melayu kan. Cina, so Islam. Jim dah tentu India, Jim Rasami. Julian apa? Julian Melayu campur Irish ke campur Welsh? Melayu campur Mat Saleh. Sheikh Karim Pakistan. Syekh dia memang Pakistan ada blood, orang Penang. Syekh bukan Syekh, SHAIK memang Pakistan minat Syekh. Dan itu Muhammad orang sini, orang Jawa campur Minang campur asli ke? Itu. Jadi ada berapa tu? 5 bangsa, 5 Julian, Jim Rasami India, Togani Cina, Sheikh Karim Pakistan, itu campur. Melayu. Syad. Malaysian band. It's a Malaysian band. We are not like some band semua Jawa yang 5 kan. Melayu je. Blues Gang tak ada campur. Kat situ yang is Malaysian band. I call it Malaysian band. I'm proud of Blues Gang. Kalau tak silap saya bang, dalam Blues Gang punya salah satu album, ada lagu-lagu yang abang tak nyanyi banyak. Kenapa bang? Kenapa perkara tu berlaku? Kalau you don't mind sharing. Because I don't know. Because lagu tu first of all it's not been played in the radio. Actually radio should play the song. Because kita bagi dia, setiap album baru kita bagi dia satu kopi record in dia punya library. Dia main lah. Ini dia orang pasal terlalu banyak mungkin. Pasal back tu corruption jugalah. DJ dia pun nak kena baik ke urut dia ke, telinga dia ke, nak apa. Zaman dulu lah. Dia tengok muka kau baru dia main lagu. Kalau dia tak nampak muka kau, tak adalah. Kalau artis yang rajin pergi sana selalu dia main. Itu je. So still very, pasal kan I nak cakap tadi, all this time muzik ni tak ada preference to the government. There's no akta muzik yet. Muzik ni hanya
Dia buy his own je. Ada orang bukan kami yang banyak macam itu. Yang nampak duit ni, nampak bisnes dia. Dia nampak artis dia nampak duit je kat kepala ni. S palang 2 dia panggil. Dia nampak artis S palang 2. So itu dia cerita dia. Itu pasal bukan I'm alright now nak ikutkan. I'm okay now. Bukan nak cakap apa, nak cakap susah sangat, senang sangat. Sederhana je. Because maybe ada sikit simpanan yang kita boleh apa lagi. Tapi but then, bila kita fikir balik, bila kita dengar balik orang cakap, bila kita dengar balik lagu kita apa, macam terkilan juga lah. Asal lah, sikit sangat royalty aku dapat. Gini. Tapi lagu aku, in fact, Rantau punya election main lagu saya. Rantau punya election itu lagi, main lagu saya juga. Jadi kenapa saya pun heran. Tapi pada saya tak kisah walaupun UMNO yang mainkan, at least UMNO pun main lagu saya. Kan saya tak marah lah. Okey lah, dia at least dia suka lagu saya. Aku duk support keadilan pun tak nak ambil lagu aku. So UMNO juga. So pasal orang yang bertanding tu pun kawan saya. Ni sebenarnya memang sahabat saya bro. Memang saya kenal dia lama. Jadi dia ambil tak ada tanya pun saya tak kisahlah. Okay. At least dia gunakan lagu saya untuk kempen dia. Dia menang. Saya happy. Itu je. Mungkin badan-badan pelesenan ni saya dah cakap banyak kali dekat ramai orang mungkin kita kena audit balik badan-badan pelesenan ni. MACP baik pun sistem pengagihan gitu. Come on lah. Dia orang ni dah melampau-lampau kadang-kadang. Dia mentang-mentang lah dia ingat dia ada banyak duit. Dia boleh beli siapa-siapa. Come on lah kan. Dia ni tak tahu. Come on. I ni hidup, I masih boleh. Orang yang dah mati tu macam mana? Ramli Soloma yang dah mati-mati. Artis yang lama-lama macam mana? Kadang-kadang kita tak nak nanti. Cucu kita boleh kutuk kita. Apalah Ramli tak guna. Cucu sendiri cakap itu, you nak ke? Macam besok. Kalau tak ada apa-apa, cucu apa kutuk? Apalah itu ni, kutuk itu ni, glamour je. You nak ke macam itu bro? Tak nak bro. Baik I fight. I tak nak. Betul. Dah tak ada apa harta yang nak tinggalkan. Inilah lagu ni yang tinggalkan. Apa tidak, aku mesti. Apa aspiration abang terhadap perbadanan yang sepatutnya nak ditubuhkan ni bang? Perbadanan yang nak ditubuhkan ni, yang saya nampak, saya ikut daripada awal lagi masa ingat masa dengan Gobin itu kan. Ingat masa Gobin pergi masa town hall itu. Dan saya tengok macam benda ni dah diatur. Dia orang dah jumpa dulu Gobin, lepas tu bawa jumpa orang ramai semua. So itu yang saya nampak. Lepas bila saya ada dalam proton committee, saya tahulah. So benda ni dia orang is just what you say is benda yang nak buat show ni is not that yang kita nak lagi lebih dari itu, kita nak rumah kita sendiri. You got to have a house first. Rumah ni maknanya inilah dia yang kita nak bawa ke parlimen, jadikan akta muzik tu. Bila dah lepas, baru kita dapat rumah tu. Bila dah ada rumah tu, barulah government boleh pump in duit kan, boleh tahu dia macam finance apa semua. Barulah insya-Allah lah yang I cakap tadi, fizikal pun kalau ada betul duit dia, I berani buat. Kalau I lah jadi chairman dia ke apa dia, I berani buat, ambil duit tu buka kedai CD dulu. Kalau dulu 800. Kalau pembentukan akta muzik ni, apakah yang membezakan dia dengan akta hak cipta? Akta hak cipta tu itu ada one of dalam akta muzik tu tadi. Dia dah kisap dah tu. Akta hak cipta tu, it's not the akta muzik itself. Dia tak represent the whole apa orang cakap ecosystem lah kan of the industry. It's only part only. And the akta because it's more than that. Nak apa kerajaan kena more than that lah. Ini nak ambil duit kerajaan ni. Nak ikutkan. Kalau tak ada cerita ompak, kerajaan tak payah involve dalam muzik ni. Because it's grow by itself. Artis semua dapat deals dia, buat album dapat duit, buat bisnes kaya-kaya kan. Kan ke cerita ini makin lama makin teruk macam mana? Betul lah. Orang bertambah ramai, population bukan bertambah sikit, bertambah ramai. Don't tell me 1 million orang tak ada buying power untuk beli apa. Definitely ada bro. Okay, satu lagi sebelum kita apa ni lah pasal kita rompak ni. I nak tanya you lah. I pula nak tanya you.
Silakan. On your understanding, you ingat siapa the group yang paling banyak jual? Tak kira CD ke, kaset ke, vinyl ke, siapa artis mana ingat? Artis mana? Yang you understanding lah. Saya rasa mungkin yang saya tahu 600,000 dulu ialah Raihan. Yang ada banyak album Siti Nurhaliza, Search. Abang Blues Gang pun ada 12 album. 10 album. Dah 22. Blues Gang ada 13. Yang saya punya solo ada 9. Jadi campur 22. Okay, now I tell you. The best sale album in the history of Malaysian music, bro, is M. Daud Kilau. 19. Ya, kita dengar tu. M. Daud Kilau jual 1976, bukan ni. 1976 dia dah jual 2 juta lebih. Oh. Lagu dia lagu Sirih Pinang, nama lagu dia. Sirih Pinang. Aku tahu situ je lah. Lagu dia Sirih Pinang. Sirih Pinang ni memang meletup, bro. Pasal apa, bro? Okay. Because I was involved in itu I dah involved dalam anti-piracy, jadi I dah met dia punya owner, Indonesian dah late. Dia campur dengan Cina sini. I kenal Cina dia semua. Di Kepung di Cina. Okay. Dia orang jual, dia bragging, cakap, alah apa lu sebut, kita jual M. Daud Kilau 2 juta senang-senang. And the worst part is Daud juta hanya dapat RM4,000 je. Dan saya tahu pasal Daud ni semua, dia orang dulu Pok Miri ni, dia orang tak nak royalties, bro. Dia nak sekali agung lah, senang lah sekali agung lah. Jadi dia sign macam tu, one off. Jadi dia tak kira royalties, walaupun sponsor 20%, dia tak nak. Macam Blues Gang apa pun, kita go royalties, kita tak go lamsam. Pasal duit tu masih masuk sampai sekarang lagi. Ada jual one off itu 4,000, masih itu tahun 76 4,000 dah macam 40,000 sekarang, bro. Okay, sebab dia why lagu dia meletup. Ini yang interesting, bro. You should know, the country should know. Masa dia meletup tu, masa itu Tun Razak is the Prime Minister. Okay, Tun Razak tahun 72 kan, lepas 30 Mei je Tun Razak dah. Masa tu Tun Razak ni always promote Dok Kilau. Mana dia pergi, dia suka lagu Dok Kilau, dia panggil Dok Kilau nyanyi. Jadi bila Tun Razak buka Felda, start buka tanah bagi orang Melayu semua sayang Tun Razak. Bila dia sayang Tun Razak, dia sayang Dok Kilau. That's how the Prime Minister boleh, apa orang cakap, boleh franchise or something like that lah. Dia cakap dia suka penyanyi ini je. Di mana-mana ada Dok Kilau akan nyanyi Sirih Pinang. Jual 2 juta, bro. Tahun 76 jual 2 juta. Takkan tahun 2000 jual 44,000. Maknanya bisnes muzik tu dah mampus habis lah. Kalau tahun 76 2 juta, patutnya sekarang ni 10 juta. Betul. That is the best. Tak ada lagi dah. I know that. Bukan Raihan, bukan apa. Daud Kilau, bro. M. Daud Kilau. Ya, bukan M. Daud Kilau. Tahu. Sirih Pinang. Memang asli habis. Masih tu orang Felda semua beli M. Daud Kilau. Sebab dia sayang Tun Razak. Tun Razak pula sayang M. Daud Kilau. That's how it goes. Oh. Kalau Prime Minister suka Mat Salleh, tak gunalah kan. Ya. Menteri pun segan nak suka lagu Melayu. Habis lah. Dia cakap lagu Melayu tak ada standard apa macam itu punya. Macam branding lah, brand lah. Sebab kan orang Melayu suka branding. Walaupun daripada China punya barang pun branding juga. Janji branding. Itu dia punya our Prime Minister Tun Razak. The late Tun Razak kan. Peranan. Ya, betul. Dia pasal dia buka tanah untuk orang Melayu tadi. Lepas tu kan orang Melayu dah tahu orang Melayu ekonomi kan Cina yang nak kontrol tu, yang dibuka tanah bagi 10 ekar, Sami bagi 10. Alah, dah besar jengka. Besar jengka tu dia buka tu, bro.
achievement orang Melayu tadi. Tapi bila Prime Minister dah ada industri habis lah. Pasal tu Razak is more agriculture. Memang cerita ini politik lah bro kan. Itu tak lah kita sebut. Tapi the thing is tadi, the Prime Minister betul-betul dia franchise Duduk Kilau tadi. Dia suka Duduk Kilau, orang pun suka Duduk Kilau sebab Tun Razak. Orang suka Tun Razak, orang pun suka Duduk Kilau. Masa itu, yes. Tirai Pinang. Tirai Pinang. That is the best album. Janganlah yang lain tu. Mungkin dah jual, tapi kau tak tahu your sale man. Dati pun no real sale punya. Tak tahu. Ya. Tak akan tahu. Jadi jual kaset, jual CD pun. Okey lah dia punya katalog number dia tahu. Dia bukan series number. Kalau series number kau tahu 1, 2, 3, 4 kan. Dia kaset ini first kaset pun 001, second pun 001, third pun 001 macam tu. Macam mana kau nak tahu banyak dia sell? Lainlah kalau ada keluar daripada custom ke. Masuk kaset ni mesti keluar pada custom, kena check dulu. Berapa banyak ini. Ini tak ada, sini tak ada bro. Ini cuma main sukati je. Artis pula nak glamour, nak apa cepat. Dapat 50,000 dah hilang akal. Dapat kereta sikit dah hilang akal. Itu je. No, basic economics. Memang tak ada. Ya betul. Abang dulu pernah berkenal dengan Aris Ariwatan bang? Kenal Aris, siapa tak kenal Aris? In fact baru ni masa pro-tem pun he was one of the, tapi dia pergi Mekah baru ni. Jadi dia tak attend ada meeting tu. I know Aris of course. Saya benar berbual dengan dia macam ni jugalah. Dia telah menceritakan bahawa bagaimana kerjaya dia dibunuh hidup-hidup macam tu kerana melawan cetak rompak lah. Sedih juga lah. Memang dia tak suka. Itu pasal mana yang ikut dia, senang lah. Saya tak payah cakap nama lah. Mana yang ikut dia senang. Dia ajar lagi nak buat, kau ada production sendiri. Masa dulu mana dia ajar kita, publisher tetap dia ambil juga. Bukan dia cakap, okay, publisher ni, actually you should hold the thing, ikut kan. Mana yang ikut dia, mana gaji buat lagu untuk dia bagilah. That's why dia orang senang. Ada yang senang pun bukan semua orang muzik ni susah pun. Ada yang senang juga. Kena faham Itu ada. Okey lah. Kita pun tak nak cakap apa. Tapi itu dah rezeki dia kan. Yang dengan Aris tu saya cakap dia, saya kesian juga dengan cerita dia. Betul saya tanya lah. Dia tidak pernah ke sekali berjuang sama dengan Abang Ito. Lepas tu dia cakap tidak sempat lah. Abang Ito lebih awal daripada dia. Iyalah, memang dia coming after. Pasal kita start benda ni. Memang awal lagi. Kalau dia cakap kita tak angkat pot pasal muzik lah. Sorry lah. We've done our part lah. I dan Sejani pun buat filem pasal cerita rompak juga. You tengok filem Kemara tu. You know, our effort. Bukan kita betul-betul, bukan kita glamour. Tak ada bro. In fact dalam scene tu pun sampai saya budak-budak Langkawi, saya pergi, dia cakap dengan Kit, anak saya. Lu je orang tua. Basking dia lah yang hapus. Sebab dia tengok dalam filem tu. Dalam filem tu ada part biar habis tengah basking. Lepas tu kan guard datang kacau dia kan. Yang pergi tolong apa. Saya juga dalam filem tu. Orang nak cik makan pun tak boleh kan. Ada dialog kita. Itulah start basking tu. Kalau dia tengok filem tu di situ. Saya tengok. Sekurang-kurangnya 2 kali tengok cerita tu. Satu masa kat Pengwayang dulu. Tapi peliknya watak abang masuk tengah-tengah. Dia masuk tengah-tengah. Lepas tu dia menguasai cerita dia, watak dia yang banyak, yang besar. Okay, dia macam ini. This what happened. Sebenarnya when the first script come to the Sejani, there's nothing about cerita rompak. The first script datang. It's memang MIC punya lah. I think tak tahu lah dia punya apa cakap, dia punya berencana lah, dia punya dialog, dia punya apa semua. Hello bro. Ya dengar. Dengar. Sini gambar tak ada lah. Oh tak ada gambar. Okay. So boleh cakap boleh dengar. Gambar nampak? Gambar awak tak nampak, gambar saya tak nampak. Okey. Cumanya kalau boleh muka abang kat tengah sikit. Okey. Alright, sini. Bukan. Dia punya abang punya atap tu lebih nampak. Ceiling apa? Okey, nak tinggi sikit. Okey, macam ni. Muka kata macam tu tadi. Alright ya. Cerita Kemara. Sebenarnya tadi. Abang cakap pada mulanya tak ada kisah pasal cetak rompak. Kisah pasal M. Nasirnya. Ya, kami tu datang jadi meletup balik kampung.
Sorry lah, Rafli macam tu lah. Bila in the middle tu, saya sudah jumpa Nak Nasrjani. Saya pula dengan Nasrjani pun bukan baru kenal. Kita ni satu kampung, bro. Nasrjani dengan saya sekarang ni 10 kilometer je. Rumah dia kat sini, Alor Gajah. Oh, dekat situ. Dekat je, dekat Alor Gajah. Pekan Alor Gajah. Saya dekat dengan Sampin, dekat dengan Fausa ni. Dekat sangat. Kita memang, dia memang muda pada saya. Dia memang junior saya. Tapi dekat ITM pun saya sama dengan dia. Dia ambil Masscom. Dia pun second best Masscom macam tu. So, kita dah kenal dah. Tapi dia jumpa saya masa tu. Saya pun dah buat lagu apa semua dah. Keluar apa nak kata apa semua dah. Tengah bersegang dengan apa lah. So, dia jumpa berbual-bual dengan saya. Siapa yang masa tu jumpa saya akan cerita-cerita ompak lain tak ada punya. Saya cerita memang dia cerita ompak orang sampai menyampah. Sampai ada artis tu cakap, kalau tak ada cerita ompak, kita pun tak popular. Dia cakap, aduh, aku pun aduh, mana aku nak cakap ni artis ni. Kau cerita pasal cerita ompak susah. Ada artis beli pinggan mangkuk ke apa daripada Italy apa semua. Jadi konflik tu aku cakap cerita ompak, yang artis lain cakap kaya lah, beli rumah, tunjuk apa. Yang ini yang saya sedih lah bro. Tu sedih lah. Padahal artis yang tunjuk tu semua dah tak ada lah. Kita tengok lah. Semua dah hilang. Mana hilang dah tahu. Jadi cerita Kembaran Seniman Jalanan ni? Okey. Itulah tadi. Jadi bila dah jumpa saya tu, skrip dia dah bertukar lah. Itu yang you tengok dalam filem tu. Dah terus in the middle dia sampai masuk itu ni. Dan part last tu saya tanya Nasrjani juga. Afsal saya, patutnya hero lah yang bunuh Kruk kan. Kat situ memang saya pun tanya juga dia. Kenapa bukan Nasir sendiri yang tak. Saya nak dia nak saya yang buat benda tu. Pasal he was thinking that there another film coming up after that. Lepas Kembara tadi ada satu lagi filem Kembara 2 ke apa. Tapi dia keluar filem tu kelang kabut semua inilah. Lepas tu masa ambil pesta filem yang ke-7 saya ingat lagi. Tiba-tiba dia cakap filem tu disqualified. Skrip dia ada orang lain punya ke apa. What? Aku cakap, mana ada orang lain punya. Skrip tu memang skrip kita, original punya. Dapat itu yang Pian Habib tak ambil anugerah tu, dia pulang balik. Nasrjani dah naik angin atas tu, awak dah tahu. Aduh, pening aku nak ketang dia. Nasib one kind of history bro. Dia pecahkan Finas apa semua, dia pecahkan depan mata aku dia. Aduh. Itu lagi satu gangster juga bang Real, authentic, real je. Because dia buat filem, dia belajar bro. Itu yang dia geram tu. Dia pergi belajar betul buat filem. Bukannya flop macam tu jadi filem ni. Itu yang orang yang buat belajar filemnya mesti tak puas hati punya kan. Tengok the way filem industri ni apa. Dah filem entah apa filem dia buat selama ini. Aku tak tahu lah dia cakap. Semua banyak. Ya kita nak cakap pun tak guna lah. Itu dia orang punya apa. So bottom line dia tadi itulah cerita dia. Dalam filem Kembara tu kita dah cerita dah. Dalam filem pun kita sanggup buat cerita pasal cerita ompak. Maknanya we are very serious. Itu je. Cuba kerajaan dapat itu dia terus dia buat itu. Suruh custom masuk ke apa ke. Because custom dia yang boleh habiskan benda ni. Mana boleh Kementerian Dalam Negeri hal ehwal pengguna. Dia ni ada jual ikan, dia jual tempoyak, dia jual bawang, dia jual sotong. Lepas tu intellectual property masuk kat situ. Mana boleh. Dia jaga beras kan. Kau tengok kan dia jaga ayam, dia jaga apa. Lepas tu apa saya intellectual property pula. Lagu pun kau masuk kat situ. Itu pasal bila dia rate pun ada time dia. 2 bulan sekali pun rate. Sampai kiamat pun tak boleh habis lah. Saya mengalak. Nobody, government rasa tak apa pun. Tak ada. Ya betul lah bang. Ingat, ini main pada saya, dia ingat tak ada benda lah. Tapi dia tak tahu. Saya memang, yang lanun-lanun tu memang saya tak halalkan bro. So, titik peluh bro. Ingat buat lagu senang kan? Memang senang. Nak suruh orang beli lagu tak senang bro. Itu pasal when artis tu meletup, bagilah dues dia tu. Dia tak tahu bila lagi dia akan meletup. Bila kau sekat kat situ, habis lah dia punya hidup tu tadi. Sejarah dia dah jadi lain. So yang hidup sekarang ni, tengoklah semua susah semua.
Walaupun saya tahulah itu semua adik saya ni semua. Semua struggle Dia je, pun Bang. besar dengan muzik saya. Dia search pun dia masa konsert saya, dia pun masih jadi roadies lagi. Tanyalah dia semua kid semua. Semua daripada saya tu semua bro. Minta rockers pun. Sekali lagi, yalah, saya ni bukan tak nak jadi token rekod company. Saya tak nak. Sebab macam saya cakap tadi lah. Saya buat artis tadi bila meletup ke apa, dah ada minta kita pakai kereta pun dia cakap itu aku punya duit itu dia beli kereta semua. Itu semua kita tak nak. Kita nyanyi je. Kalau tak nak bukannya susah, bukan rekod company kita dah tahulah lain dia. Dan saya cakap dulu dalam first ni apa dulu, yang buat cerita ompak ni memang salesman. Salesman yang tahu sales mana yang banyak sekali, sales Jamal mana yang banyak sekali, dia dah tahu lah. Dia ada region dia selalu north, south, east dengan west. Semua dia tahu dah. KL ni boleh jual 1 juta lah bro. Jangan keluar dari KL lah. KL ni dah boleh jual 1 juta dah. Oi. Dah. Patutnya kaya raya dah bang Tak payah minta simpati, bantuan, kasihan ke tak payah dah. Kita pula tolong orang yang susah. All the developed country mostly intellectual property tu number 1, number 2, number 3 je dia punya business. Dia punya hasil yang dia bawa tadi. Yeah. Lagi satu yang saya nak beritahu lagi. Why the cerita ompak ni so popular among the especially Chinese lah. Sebab dia tahu trade tu kan. Bukan kita racist. Kita tak racist apa pun. Memang dia. Sebab dia senang je. Bila dia beli mesin cerita ompak kata 1 juta. Maybe satu album dia dah cover dah. Dah cover dah dia punya mesin tu. What they do? Dia dapat duit 2 juta ke, dia migrate. Mesin tu dia pass kat member lain. Buat lagi, dia dah print, dapat duit, migrate lagi. Dia banyak migrate. Daripada duit situ, dia pergi duduk Amerika, duduk Perth, Australia. This what? This what on? Kita orang Melayu tak tahu tu. Take modal untuk dia migrate. Untuk dia migrate. You, 1 million ni dia dah boleh duduk Australia dah, ada time ya. Dah boleh beli rumah dah. Amerika pun around that juga. Dah boleh beli PR dah dengan duit je. Itu San Francisco tu. So itu asal benda tu tak habis-habis gitu. Setiap bulan 8 album keluar minggu ni. Lagu minggu ni yang tu chart tu. Itu semua duit tu. Sekarang ni dia punya cetak rompakan dia berada dalam badan-badan pelesenan lah. Version baru lah. Cara baru. Version baru. Yes. Yeah. But still, itu pasal bila baru ni jumpa Dr. Mahathir, I was not very impressed pasal dia punya jawab. Pasal dia punya soalan cerita ompak tu, I expect, if you want to be a developed country, mana boleh ada cerita ompak bro? Tak boleh. Dalam developed country, you nak go for developed countries ni, takkan kau nak biarkan masih ada cerita ompak. Because cerita ompak tak ada dalam developed countries ni. Kalau ada cerita ompak, dia tak boleh develop pun. Betul, faham. Ideas tu yang membesarkan negara tu. Besar negara tu. It's nation building. So, patutnya dia should say, betul, cerita ompak ni patutnya dah habis. Patutnya tak ada lagi. At least, PM cakap itu aku happy. Ini, tak boleh habis. Saya punya buku pun kena cerita ompak. Aduh, habis. Itulah. Kecewa bang kecewa. Itu something that to me is, aduh, how can, that means dia pun dengar cerita ompak daripada orang lain lah. Ya. Saya syak macam tu juga lah. Orang lain bagi tahu dia lah. So apa yang kita cakap daripada dia masuk ke keluar kanan lah. Dia dah tahu cerita dia. Bro, ini ada nasib artis. Ya bang. Abang, itu sekali lagi bang, it's a really a pleasure dapat borak dengan abang. I'm very honoured. I'm very happy to be in your show ni. And I hope apa yang I cakap ni, harap tuan-tuan yang dengar sahabat-sahabat yang dengar, janganlah ambil hati sangat. Sebab saya tak tahu nak cakap macam mana lagi pasal muzik ni lah. Kan kalau saya nak cakap success story je pun tak guna. Yes, no, to me belum ada real success story lagi. Dalam keadaan ini lagi ketara sangat. Tidak takkan banyak artis sampai menangis minta duit pun. Bro, ada sampai itu sekali. Yes. Betul. Tak nak cakap lah tapi itulah keadaan dia. Itulah hakikatnya. Itulah hakikat dia. Tapi it goes to semua orang pula. Dia cakap bukan artis je. Jadi
Face it lah. Ya, Face it betul. lah. Reality. And saya harap dengan ini pun dapat bagi sikit sebanyak yang apa yang terjadi lah kan sebenarnya. Kita tak nak cakap kita kaya sekarang, kita banyak duit sekarang ni. Tak ada zaman itu. Orang tahu daripada kita punya kerja, kita punya lagu, kita punya your work will tell. You know? To me, itu je lah. Pasal nak cari duit lagi, saya pun dah penghujung dah masuk 7 series lah. Apa lagi saya nak apa. Masih awal lagi ni bang. Masih awal. I mean 70 masih awal lagi. Yelah, ada orang hidup sampai 90. 2M masih going strong at 95. Aduh, dia tu yang Yalah. Abang itu terima kasih banyak. Saya harap nanti abang itu ada masa lagi kita boleh sembang lagi. InsyaAllah. I'm very happy lah itu yang dekat tadi. Thank you very much for having me lah. Nak dengar I punya celoteh ni apa semua. Sentiasa ada telinga dan masa untuk abang itu. Thank you very much bro. Thank you very much. Okay, abang itu kalau kita tak sempat jumpa sama Hari Raya, maaf saya batin. Semoga abang itu enjoy dekat tempat abang itu tu. Ya. Family dengan anak-anak rumah. Hari Raya. Ada semua peminat blues yang tengok rancangan ini. Selamat Hari Raya dan selamat bertemu lagi lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Bye. Kala ini watak sebegini